Bila Nabi kata fitnatul ahlas, sahabat tanya wamal ahlas, ya Rasulullah, ahlas itu apa? Nabi pun sebut hiya harabun wa harbun. Dua perkataan. Sahabat tak tanya. Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Kokoci. Kali ni Cik Kiha nak cerita tentang ni pula. Hari terakhir dunia sebelum keluarnya Dajjal Al-Masih. Pesanan Ustaz Wadi Anwar. Apa ceritanya ni? Dajjal, ujian atau fitnah terbesar bukan sahaja untuk kita semua sebagai umat Islam, tetapi untuk kesemua umat manusia di akhir zaman ini. Dan kemunculannya sudah pun diberitahu terlebih dahulu oleh Nabi junjungan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih daripada 1400 tahun dulu lagi. Tetapi Rasulullah sempat meninggalkan kita dengan pesanan mengingatkan kita kaumnya tentang musibah ini. Baginda bahkan menjelaskan dengan jelas kemampuan yang dimiliki Dajjal, fitnah yang dibawa dan macam-macam lagi. Jadi, mari kita dengarkan penceritaan yang diolah semula oleh Ustaz Wadi Anwar tentang keadaan dunia sehari sebelum turunnya Dajjal Al-Masih. Di sebelah tanda kiamat yang kita cakapkan ni tentang Dajjal tak jauh sebenarnya. Betul-betul sebelah dia, nama dia Imam Mahdi. Tanda kecil kiamat yang paling kanan, nama dia Imam Mahdi. Bahkan Imam Mahdi itu hidup sempat pada zaman Dajjal ni hidup. Ada 3 nama waktu tu, Nabi Isa AS, Imam Mahdi dan Dajjal. Ketiga-tiga ni saling melihat antara satu sama lain. Maksudnya dekat sangat dengan zaman kita sekarang ni. Untuk tahu zaman Dajjal tu dekat ke jauh, kita akan melihat suasana masyarakat waktu tu. Penuh dengan penipuan. Tengok je kita hari ni. Berita palsu di-share dalam masa 1 jam. Puluh ribu orang percaya dan puluh ribu orang baca. Dalam masjid orang menipu, dalam surau orang menipu, di jalan orang menipu, di rumah orang menipu, di mana-mana orang menipu. Penuh dengan penipuan. Yang memimpin menipu, yang dipimpin pun menipu. Ustaz Wadi jelaskan lagi dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bercakap benar waktu tu akan dikatakan pembohong. Penipu pula akan dipercayai. Dan terus terang, itulah suasana yang kita alami hari ini. Ada satu pusat pengajian, kisah benar ni ya, disalah takbir urus. Duit sampai 4 juta lesap. Yang salah takbir ni dianggap benar. Disebar dalam internet. Mereka lah yang betul. Sedangkan satu kelompok yang cuba tegakkan kebenaran dikatakan salah. Tapi Ustaz Wadi tak dedahkan siapa mereka ni. Ini semua untuk persiapan kita ni. Kena ingat. Beberapa hari sebelum keluarnya Dajjal, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang fitnah yang akan berlaku. Kemudian Nabi sebut tentang sehari sebelum Dajjal keluar. Maka Nabi pun menyebut tentang 3 jenis fitnah yang akan berlaku sampai keluarnya Dajjal dan diisytiharkan dirinya Tuhan. Sebelum dia isytihar tu akan berlaku 3 gelombang fitnah. Berapa tahun? Wallahu alam. Kalau korang tanya berapa tahun, bulan atau hari 3 gelombang besar tu, wallahu alam. Tapi fitnah yang terakhir, yang sehari tu sebelum keluarnya Dajjal, sebab Nabi sendiri sebut yang ini. Dan waktu Dajjal keluar nanti, dia akan isytihar diri dia Tuhan. Cuba kita fikir sejenak. Sekarang ni, kalau nak isytiharkan sesuatu benda dekat dunia ni, senang ke susah? Kalaulah sekarang tiba-tiba Amerika Syarikat isytihar, negara diorang muflis, tak sampai 1 jam berita tu akan sampai dekat semua negara seluruh dunia. Itulah contohnya. Senang je dunia hari ni. Dunia tanpa sepadan. Sebut je. YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp. Tak masuk lagi yang tak disebut. Balik pada yang pertama tadi. Nama dia macam disebut Nabi. Ialah Al-Ahlas. Dan sahabat pun bertanya, Ahlas tu apa? Dah
Dan ahlas itu ialah kain yang diletakkan di belakang unta atau kuda sebelum kita duduk dan letak barang. Dan dalam tafsir ulama, kenapa Nabi gunakan perumpamaan ini? Sebabnya fitnah yang terjadi itu sifatnya panjang, merujuk kepada ketakutan, perang, hilang harta dan merujuk pada hilang ahli keluarga. Dan kalau kita tengok balik sejarah nyawa terkorban untuk 2 Perang Dunia Pertama dengan kedua ni, dianggarkan hampir ratusan juta orang kehilangan nyawa. Kalau kita bayangkan negara kita je Malaysia yang ada 35 juta rakyat, maksudnya jumlah kematian tu lebih daripada semua orang. Dari Perlis sampailah ke Sabah. Dan itulah ketakutan yang digambarkan Nabi. Wallahualam, boleh jadi perang yang disampaikan Nabi itu ialah Perang Dunia Pertama dan juga kedua. Ataupun peperangan yang akan terjadi dalam masa akan datang. Dalam satu riwayat, ada mengatakan di zaman Imam Mahdi nanti akan terjadi perang besar antara umat Islam dengan golongan kafir. Perang tu besarnya sehingga kan kata Rasulullah tak ada perang yang lebih besar dalam sejarah manusia. Dari Nabi Adam sampailah waktu itu dan umat Islam akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Semoga kita dijauhkan dari fitnah ini dan semoga kita tergolong sebagai antara umat Islam yang menyokong perjuangan Imam Mahdi suatu hari nanti. InsyaAllah. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Jangan main-main dengan sumpahan mulut aku. Cik Kihah nak pesan sikit ni. Rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tak pula nak bertanggungjawab. Cik Kihah suggest anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.